Baik. Baik, soalan satu. Budi bahasa budaya kita merupakan satu slogan kebanggaan negara. Amalan berbudi bahasa ialah norma kehidupan masyarakat Malaysia yang terkenal dengan santun perkataannya dan indah pertuturannya. Kepentingan berbudi bahasa ialah seorang itu akan dihormati, kepada kaum dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan dan pelancong akan seronok melancong di negara kita. Okey. Soalan dia, berdasarkan petikan di atas, huraikan kepentingan amalan tersebut. Okey, tak apa. Kali ni cikgu terus tunjuk yang ada jawapan. Okey, jadi seperti biasa, mula-mula sekali kita kena kenal pasti tajuk ataupun tema. Okey, so tajuk dia ialah tentang amalan berbudi bahasa. Nampak ni? Kenapa tajuk dia amalan berbudi bahasa? Sebab perkataan ini diulang lebih daripada 2 kali. Nampak? Budi bahasa, amalan berbudi bahasa, berbudi bahasa, kan? Dia ulang lebih 2 kali. Jadi inilah dia tajuknya. Selepas selesai cari tema, kita cari pula fokus soalan. Okay. Fokus soalan senang saja. Kenapa senang? Sebab dia dah bagi dah dekat bawah ni. Dia kata kepentingan amalan tersebut. Amalan tersebut tu ialah merujuk kepada amalan berbudi bahasa. Okey. Baik, siapa ni? Amirul Haikal. Amirul Haikal boleh buka mic tak? Boleh, boleh. Okey, Amirul Haikal. Okey, kita dah cari tema, dah cari fokus soalan kan? Okey, cuba Amirul Haikal bagi tahu cikgu apa dia kepentingan amalan berbudi bahasa yang pertama dalam bahan ni. Hmm, Seseorang itu akan dihormati. Bagus. Terima kasih. Aiman pula Amirul. Seseorang itu akan dihormati. Ingat cikgu beritahu tau. Bila kamu nak cari isi, pastikan cari dalam bahan dahulu. Kalau tak ada, barulah kamu fikir sendiri. Okey, Izhar. Izhar boleh buka mic? Boleh juga. Okey, apakah kepentingan amalan berbudi bahasa yang kedua? Ini pertama kan? Perpad, Okey, Perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan. bagus. Perpaduan kaum mana ni? Dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan. Syarul boleh buka mic Syarul? Irfan, apakah kepentingan amalan berbudi bahasa yang ketiga? Ya, Irfan Husaini. Eh, Apakah kepentingan amalan berbudi bahasa yang ketiga? Perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan. Itu yang kedua, yang ketiga. Oh, Melancong akan seronok melancong di negara kita. Ya, bagus. Jadi dah ada dah 3 kepentingan amalan berbudi bahasa. Cukuplah buat 3 isi saja. Tapi kalau kamu nak tambah isi keempat, tak ada masalah. Boleh. Pastikan karangan kamu nanti jangan lebih 500 patah perkataan. Ingat jangan lebih 500. Dan jangan kurang 350. Okey, siapa yang tahu? Siapa boleh beritahu cikgu, apakah kepentingan yang lain? Kepentingan amalan berbudi bahasa selain yang dinyatakan dalam bahan ni. Kamu boleh tulis dekat chat. Tu dalam bahan dia beritahu seseorang akan dihormati, kepada kaum diwujudkan,
Pelancong seronok melancong di negara kita. Apa kepentingan berbudi bahasa yang terakhir? Yang keempat. Siapa boleh share? Boleh kongsi. Apa kebaikan? Kalau kita ni, sorry. Apa kebaikan kalau masyarakat ni mengamalkan amalan budi bahasa? Maknanya dia ada nilai-nilai moral, akhlak yang tinggi, akhlak yang terpuji. Jadi orang yang baik. Apa kebaikan dia? Apa kelebihan dia? Apakah yang berlaku sekiranya rakyat Malaysia semua mempunyai amalan budi bahasa? Contohnya menghormati orang tua. Apa lagi? Apa ni? Bertutur dengan sopan. Tidak merendah-rendahkan orang lain. Apa lagi? Macam-macam lah. Aman makmur. Apa yang aman makmur? Tergantung tu apakah yang aman makmur tu. Syarul. Ya, betul. Mewujudkan hubungan antara manusia yang harmoni. Boleh, boleh. Maknanya mewujudkan keharmonian. Mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Negara akan negara Malaysia akan aman. Boleh lah Syarul. Melahirkan individu yang beretika tinggi. Ya, betul. Etika tu maksudnya adab. Etika tu maksudnya adab. Maknanya kepentingan amalan berbahasa ialah dapat membentuk seseorang individu yang mempunyai etika ataupun adab. Okay. Meningkatkan imej negara betul. Sebagai contohnya, apakah negara yang terkenal dengan etika yang tinggi, adab yang tinggi? Siapa boleh bagi tahu? Jepun kan. Apa contoh budaya Jepun yang kita kena contohi? Semua tahu. Apakah contoh budaya Jepun yang patut kita contohi? Hormat menghormati. Betul, bila jumpa orang dia akan tunduk. Menghormati. Maknanya bukan hormat orang tua, orang muda pun dia hormat juga. Ya, sikap minta maaf walaupun kesalahan kecil kan. Kalau kamu nak stay anime kan, kalau dia buat kesalahan kecil dia akan minta maaf. Kan? Angguk banyak kali kan. Lagi satu apa dia? Ingat tak tahun lepas kan? Tahun lepas World Cup. Ya ke? World Cup tahun lepas. Cuba cek balik. Piala Dunia dekat Qatar tahun lepas kan? Piala Dunia. Ya kan? Tahun lepas kan? Tahun lepas kan? Jepun. Bayangkan lepas habis game, Jepun pula. Apa ni? Rakyat Jepun membersihkan sampah dekat stadium Qatar tu. Lepas habis game. Nampak? Ini makna sikap mereka tu, sikap pembersih tu bukan hanya dipraktikkan di negara mereka, tetapi juga dipraktikkan di negara luar. Ha. Dan sebenarnya amalan amalan menjaga kebersihan yang telah dipraktikkan oleh orang Jepun ni telah diamalkan sejak kecil lagi. Sejak tadika lagi kan. Mereka diajar untuk membersihkan sekolah, membersihkan tadika, membersihkan tandas. Itu merupakan sebahagian daripada silibus dalam pembelajaran. Tak macam kita kan. Kalau cikgu pergi tanam murid tu, ya Allah, busuk. Penuh dengan tahi Cikgu kan, cikgu posting dekat sekolah cikgu ni tahun 2020. Kan sekolah cikgu sekarang kan. Waktu tu PKP kan, bila PKP hanya ada satu tandas yang dibuka. Makna tandas tu kan dikongsi oleh murid dan guru. Bila cikgu masuk tandas tu, memang dah macam tahi dah bersepai dah. Macam cirit, pam, memang penuh dinding, penuh tahi. So itu ialah kali pertama dan kali terakhir cikgu pergi tandas murid. Ingat lagi tahun 2020. Lepas tu memang tak pernah masuk tandas murid. Cikgu pergi tandas guru je. Trauma Cikgu pelik-pelik.
Kenapalah berak macam ni eh? Yang cukup pelik, kenapa murid-murid ni dekat sekolah tak jaga tandas? Kalau kat rumah okey pula kan? Kat rumah pandai lah jaga tandas. Kalau kat sekolah tu memang tak tahu nak flush, tak tahu nak basuh kan? Betul tak? Setuju tak? Ke sekolah kamu pun sama juga. Tandas teruk, busuk apa semua kan? Betul kan? Biasa tandas lelaki lah. Tandas perempuan tak ada sangat. Lelaki. Jadi pelik. Kan? Dah buang air kecil kan, tak tahu nak basuh. Dah berak. Flush, tekan flush pun tak boleh. Bukannya suruh kita nak putar benda kan. Kita flush je. Ya, betul. Tapi sekarang boleh cari sebab ada CCTV kan. Bukan CCTV dalam tandas, kat luar tandas tu. Ada CCTV. Macam soal cikgu memang ada CCTV. Ya, betul. Kat rumah ada mak. Kan? Mak yang selalu marah kita. Okey, dah selesai eh. Alright. Okey, hari ni kita buat analisis dulu. Dah settle analisis baru kita buat karangan kalau sempat eh. Okay, nampak ah. Dua contoh. Ini contoh pendahuluan eh. Amalan memberi bahasa ialah norma kehidupan masyarakat Malaysia yang terkenal dengan santun perkataannya dan indah pertuturannya. Okay, nampak tak? Kalau kau perhatikan, ayat tema ni dia ambil bulat-bulat daripada bahan. Nampak sama kan? Ah, siapa cakap tak boleh tiru? Boleh, ambil je idea daripada bahan ni. Ambil saja. Jadikan sebagai pendahuluan. Jangan kamu ambil semua ni jadi pendahuluan. Tak boleh. Nanti kamu akan tulis sekali isi dia. Tak boleh. Ambil ni. Sebahagian ayat saja. Okay? Okay, jadi dia jadikan sebagai ayat tema. Ataupun kita namakan sebagai definisi bagi tema. Apakah maksud amalan budi bahasa? Maksud dia norma kehidupan masyarakat. Okay, ayat isu pula. Amalan ini penting kerana dapat mewujudkan masyarakat aman damai. Maknanya kenapa pentingnya amalan berbudi bahasa? Sebab dia mewujudkan masyarakat yang aman damai. Okay. Apakah apakah negara yang terkenal dengan gangster? Bagi contoh sikit. Itali, Brazil, ya betul. Negara Eropah. Eropah pula, negara Amerika. Benua Amerika ya, Brazil. Brazil. Brazil terkenal dengan kes-kes jenayah. Israel sama jugalah. Israel pun memang tu dah teruk sangat lah. Maknanya ni lah negara ni, Brazil. Memang terkenal dengan jenayah yang tinggi. Bukan semua kawasan lah, ada setengah kawasan. Kamu kenal kan pelakon nama dia Pablo Amirul kan? Dia dah ceritakan the dark side of Brazil macam mana. Bayangkan budak-budak kan, budak-budak sekolah rendah umur 9 tahun kan, boleh boleh apa ni? Pegang pegang pistol, pegang pisau kan nak merompak orang. Bayangkan. Ha, Maknanya sampai tahap kanak-kanak pun boleh buat jenayah, maknanya teruklah negara tu. Ya, betul. Israel bukan sebagai guys tapi genocide. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia janganlah kita berhenti untuk post tentang Palestin dekat media sosial. Dan kita juga jangan lupa untuk terus boykot produk-produk Israel Anatullah Nestle, fast food, McD, KFC, Subway, Starbucks, teruskan boykot. Okay. Itu saja usaha yang kita boleh buat. Sebab kita tak boleh berperang. So apa yang usaha yang kita boleh buat, itulah kita laksanakan. Boykot senang je, tak mati pun kan. Fast food sekarang dah berlambak dah. Kita ada Mary Brown. Apa lagi?
Sekarang ni terkena apa? Ayam Muiz kan? Maksud nak beli barang-barang dapur. Apa lagi ya? Nestle boycott. Banyak lagi produk lain yang kita boleh guna kan? Boleh makan. Okey. Selesai. Soalannya, apakah kepentingan amalan tersebut? Okey, yang ini, teknik ni untuk murid yang lemah lah. Untuk murid yang lemah. Sebab simple 3 ayat. Tapi kalau kamu nak buat karangan cemerlang, kena buat sekurang-kurangnya 5 ayat untuk pendahuluan. Tapi ini untuk murid lemah saja. Okey eh? Ini contoh ayat isi ya. Kepentingan nama tersebut ialah seorang itu akan dihormati. Okey, apa ayat uraian? Kenapa? Kenapa seseorang itu akan dihormati? Mudah dapat pertolongan semasa kesusahan. Sebagai contoh, bersopan santun ketika bercakap ataupun tidak bercakap kasar. Zaman sekarang ni, terutamanya golongan remaja ataupun remaja lah, remaja kan, tidak beradab ketika bercakap. Betul? Sebab suka mengeluarkan perkataan kesat kalau kita bersembang. Mencarut kan? Betul tak? Itu contoh kan? Sudah pernah beritahu sebelum ni kan? Kalau panggil kawan, panggil bodoh. Sakit bodoh. Apa ni bodoh? Bodoh, bodoh. Setiap hari cakap perkataan bodoh. Lama-lama perkataan bodoh tu jadi satu doa. Lama-lama kawan tu jadi bodoh terus. Cuba kita tukar perkataan bodoh dengan perkataan yang lain. Kan? So, kita tak boleh mengeluarkan perkataan yang kesat ataupun bercakap kasar. Okay. Kita sebagai orang Melayu ni terkenal dengan adab, terkenal dengan sopan. Jangan memalukan bangsa Melayu. Baik. Ayat kesan, orang sekeliling akan menghormatinya, dipandang tinggi oleh masyarakat. Nah, kalau kita ni ada adab, orang masyarakat akan respect kita, akan hormat kita. Okey, ayat penegas jelaslah bahawa kepentingan amal tersebut ialah seseorang itu akan dihormati. Okey, dah selesai. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, ini kepentingan amalan berbahasa yang kedua. Okay, kepentingan amalan tersebut ialah perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan. Okey, kenapa? Okey, boleh tulis dekat ruangan komen, dekat chat ni. Cuba buat ayat huraian. Cuba tunggu sekarang. Kenapa amalan budi bahasa tu dapat mewujudkan perpaduan kaum? Apa sebab dia? Kenapa bila masyarakat ni bersopan santun, kan, dapat menyatupadukan 3 kaum utama dekat Malaysia. Ada dapat menyatukan kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Apa sebab dia? Aha, respon-respon. Kalau tak nak type, buka mic pun boleh. Cikgu tulis. Ada respon lah, bagus. Untuk negara menjadi maju, kurang sesuai. Kerana mereka selalu menghormati. Ya, Zafir. Hampir tepat, Zafir. Hampir tepat juga. Ambil idea Zafir ni. Hal ini dikatakan
Demikian kerana mereka saling menghormati antara kaum. Maknanya bila masyarakat kita ni ada mengamalkan amalan budi bahasa, maknanya kita ni akan saling hormat menghormati. Faham? Okay, maknanya amalan budi bahasa ni umum. Banyaklah maknanya, maknanya tak berkata kasar, akan mengeluarkan perkataan yang baik, hormat menghormati, apa lagi ya? Bertolak ansur, prihatin. Itu semua di bawah amalan berbudi bahasa. Salah satunya ialah amalan hormat menghormati. So kita ni duduk kat Malaysia ni, kita ada macam-macam budaya, macam-macam agama. Walaupun kita ni berbeza, budaya, berbeza agama, kita kena saling hormat menghormati. Faham? Contoh baru-baru ni ada punya perayaan apa ni di Bali, kan? Ada upacara-upacara tertentu kan. So kita kena hormat, kita kena respect. Tak boleh kita menghina, kan? Menghina perayaan lain tak boleh. Sebab kita duduk dalam sebuah negara yang sama. Faham? Ush, panjangnya. Kejap-kejap eh. Kejap saya kena baca dulu. Okey, Anissa, Anissa. Sebagai contoh ni, kena ada subjek. Sebagai contoh, Sebagai masyarakat contoh, ataupun rakyat Malaysia ah, haruslah menggunakan tutur cara, tutur kata. Sebagai contoh, rakyat Malaysia masyarakat haruslah menggunakan tutur kata atau percakapan yang sopan. Tutur kata atau percakapan yang sopan. Okey eh? Itu saja. Yang lain okey. Izhar. Ayat izhar ni kita boleh ambil dekat dalam ayat kesan eh. Okey, sebagai contohnya rakyat Malaysia terkenal. Tapi kita direct terus. Sebagai contohnya, kaum-kaum di Malaysia haruslah hormat menghormati antara satu sama lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita tidak boleh mempersendakan atau mempersendakan budaya dan tradisi kaum lain. Dah selesai. Kesannya
Sesebuah terkesannya negara kita, senegara kita akan menjadi aman dan makmur dengan wujudnya, dengan mewujudnya, dengan wujudnya sistem padang kaum apabila apabila masyarakat mengekalkan perpaduan kaum. Jelaslah bahawa ni kita ulang balik ayat isi ni, ayat topik lah. Jelaslah bahawa perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan merupakan kepentingan amalan berbudi bahasa. Okey, jelas semua? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada Okey, nak buat karangan yang sama ke nak buat karangan lain? Lain. Lain cikgu. Lain Lain. Okey, okey, okey. Baik, baik, baik. Diterima. Kesimpulannya terdapat banyak kepentingan amalan peribahasa. So, pihak haruslah menyokong amalan peribahasa agar menjadi budaya dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Yang ini teknik yang lemah ni, teknik karangan lemah. Karangan lemah pula. Teknik karangan untuk murid yang lemah dan sederhana. Dua ayat. Kalau untuk cemerlang ni buat 5 ayat. Ada ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat harapan, ayat kesan. Okey, dah. Alright. Oh ni, alamak ni biasalah. Lancung. Tema pelancongan ni memang banyak kali keluar dekat dalam SPM Cikgu tak sure sama ada keluar lagi ataupun tak. Tapi kena baca je. Dewasa ini, aktiviti melancong sudah menjadi semakin popular sama ada dilakukan secara individu ataupun bersama-sama keluarga. Namun begitu, masih ada yang menganggap melancong hanyalah satu aktiviti yang membawa masa dan wang semata-mata untuk berseronok. Melancong sebenarnya mempunyai pelbagai manfaat seperti menambahkan ilmu pengetahuan, menghilangkan stres dan mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga. Jadi, tema dia dah nampak kan? Tema tentang melancong Melancong, nampak ni, melancong. Alhamdulillah, mana melancong ni? Nah, 2 je. Okeylah. Ni. So, ada 3 perkataan melancong. So, melancong ialah tajuk dia. Fokus soalan ialah manfaat-manfaat aktiviti melancong. Dalam bahan ni ada isi kan? Umai, ada berapa isi dalam ni? Dalam bahan ni? Umai. Umai. Cikgu panggil ni tadi. Ya, ya. Ada berapa isi dalam bahan ni? Ada berapakah manfaat aktiviti melancong? Senang dah nampak dalam tu ada berapa. Ada 3. Ya, bagus Umai. Sorry cikgu lambat jawab. Tak apa, tak apa, tak apa. Ada 3 So, manfaat pertama ialah menambahkan pengetahuan. Ya Allah. Menghilangkan stres
mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga. Nampak? Dah ada 3 isi, ambil lah. Janganlah kamu pandai-pandai lah fikir-fikir sendiri Ambil. Cikgu Wisudin pun sama. Dah isi dah ada dalam bahan, dia boleh fikir isi lain. Aduh, jam. 1, 2, 3. Okey. Nak buat isi keempat? Boleh. Tak ada masalah. Apa dia? Apa dia kepentingan pula? Manfaat aktiviti melancong selain dalam bahan ni? Apa dia? Apa dia selain menambahkan ilmu, menghilangkan stres, mengerat hubungan kekeluargaan, apa lagi? Manfaat. Manfaat tu kebaikan lah, kebaikan aktiviti melancong. Apa dia? Fikir-fikir. Tulis kat chat atau buka mic. Apa dia? Manfaat aktiviti melancong. Yang keempat, cikgu kena nyatakan juga sebab ada setengah murid dia suka buat 4 isi. Tak ada masalah, boleh je. Asalkan jangan lebih 500. Nak buat 3 isi boleh, tak ada masalah. Nak mengerti adat sebuah negara. Yang itu kan lebih kepada menambahkan ilmu pengetahuan. So Zafir punya isi ni boleh masuk dalam idea menambah ilmu pengetahuan, huraian-huraian. Dapat mengenal cara kehidupan seharian mereka, mereka dapat mengenal cara kehidupan seharian sesebuah masyarakat di sebuah kawasan. Yang itu pun macam ilmu kan? Betul, ilmu pengetahuan kan? Apa lagi? Satu lagi yang benda simple lah. Dapat menimba pengalaman baharu. Ataupun benda paling simple lah kan. Bila kita melancur kan mesti kita akan jumpa ramai orang. Kan? Dapat menambah kenalan baharu. Nampak? Kalau kita tercongok je dekat tempat kita kan. Kita punya circle orang tu je lah. Kan? Kalau kita travel macam-macam negari. Kan? Macam negara kita punya circle lah. Kita punya jaringan tu. Kan? Makin besar lah. Contoh cikgu kan. Cikgu dulu sekolah dekat Perak. Kan? Sampai form 6 sekolah dekat Perak. And then degree cikgu belajar dekat UPSI. Bila cikgu pergi kat UPSI, cikgu dapat kenal ramai kawan-kawan daripada seluruh Malaysia. Pada Sabah Sarawak, Kelantan, Johor, Kedah kan. Jadi kebaikan dia, satu hari nanti bila cikgu travel dekat negeri tersebut, contoh cikgu travel dekat negeri Terengganu, cikgu ada kawan. Kalau cikgu travel dekat negeri Johor, ada kawan. Nampak? Sedang. Itu pentingnya kita cari. Itu pentingnya kita pergi melancong. Kita pergi melawat ke tempat orang. Okay. Sambil kita menerima pengalaman, dapat mencari kenalan baru. Okay. Okay, jom tengok pendahuluan. Aktiviti melancong sudah menjadi... penatlah cikgu. Cikgu nak seorang baca. Fatimah, boleh baca Fatimah? Boleh? Cikgu. Fatimah baca ayat tema sampai ayat arahan soalan. Okay. Ayat tema. Aktiviti melancong sudah menjadi semakin popular sama ada dilakukan secara individu ataupun bersama-sama keluarga. Ambil yang dalam kurungan sekali lagi, cikgu. Tak payah. Ayat isu.
Namun begitu, masih ada yang menganggap melancong hanyalah satu aktiviti yang membuang masa dan wang semata-mata untuk berseronok. Persoalannya, apakah manfaat-manfaat aktiviti tersebut? Okey, terima kasih Fatimah. So, kamu tengok balik ayat tema ni kan? Dia pun ambil idea daripada bahan, nampak? Ni nampak ni. Sama kan? Aktiviti pelancong sudah menjadi semakin popular sama ada dilakukan secara individu atau bersama keluarga. Nampak kan? Sama kan ni kan? Ni. Pak. Copy paste je. Atau ayat huraian pula. Ayat isu pula. Namun begitu, masih ada yang menganggap ada dalam bahan tak? Nampak? Sama kan? Dia jadikan bahan ni sebagai pendahuluan. Right? Okay. Tapi kalau kamu rasa kamu nak buat sendiri pun boleh. Tak masalah. Soalannya, apakah manfaat-manfaat tersebut? Okay. Saya jom buat isi. Ini contoh dia. Manfaat aktiviti tersebut ialah seorang dapat menambah ilmu pengetahuan. Si pertama tadi. Bila melancong, seseorang akan belajar banyak perkara baru di tempat yang dilawati. Mereka boleh belajar tentang budaya. Ini bagi contoh lah. Apa ini belajar? Tentang budaya masyarakat yang pelbagai seperti tarian tradisional, etnik, masyarakat Iban. Individu tersebut akan mempelajari budaya masyarakat Iban. Jelaslah bahawa manfaat tersebut ialah seorang dapat menambah ilmu pengetahuan. Senang ni kan? Okay, jom kita buat yang kedua ni. Ayat dari bahan kita markah juga. Boleh. Markah semak, pemeriksa akan semak seperti biasa je. Tak masalah. Sebab kita bukan ambil semua, kita ambil sebahagian kan? Betul? Buat kita ambil semua je pendahuluan tak? Kita ambil sikit je. Manfaat aktiviti tersebut adalah dapat menghilangkan stres. Okey. Kenapa? Kenapa melancong boleh menghilangkan stres? Kenapa Fatimah bila Fatimah travel melancong kan? Fatimah boleh release stres. Apa sebab dia? Orang cakap healing. Ada ya orang yang ada healing main game, ada yang ada healing pergi melancong. Kan? Melihat suasana indah, healing cikgu ke? Cara punya jawapan hampir tepat sikit. Cuba lagi. Kenapa aktiviti melancong ni boleh menghilangkan stres? Apa sebab dia? Kenapa? Okay, lain. Come on. Respon. Hana, Keril, Izaha, Amira, Fadzlin, Nabila, Danish. Dapat menikmati suasana flora dan fauna. Cuba lagi, Mara. Yes, Anissa. Ini yang cikgu nak. Amirah Haikal pun betul juga. Yes. Terbaik lah. Aktiviti melancong dapat merehatkan minda dari bekerja. Kita gabung ayat ni. Ayat Syahrul. Ayat Mirul. Tekanan samalah. Tekanan kerja. Aktiviti melancong dapat merehatkan minda dari tekanan kerja.
Okey, ayat Irfan tu macam sastra sikit. Irfan buat macam ni. Aktiviti melancong dapat menghilangkan stres kerana mampu mengurangkan bebanan kerja. Tak payah kita terangkan kat kepala, tak payah. Mengurangkan bebanan kerja. Itu saja. Masalah seharian. Izhar betul. Okey, ayat cikgu boleh ambil, ayat izhar pun boleh ambil juga. Tak ada masalah, eh? Okey dah. Sebagai contoh apa dia? Sebagai contoh. Okey, apa dia contoh? Contoh yang ada kaitan dengan ayat huraian ni. Kita boleh ambil idea siapa tadi? Saya nampak ada seorang komen. Umairah cakap flora fauna. Ya. Kita ni kalau nak melancong, kita kena pergi tempat tempat apa? Alam sekitar pula. Apa ni? Tempat macam hutan kan? Kita pergi kawasan-kawasan sungai, pantai, mana takkan kita nak release stress, kita pergi KL pula kan? Lagi serabut kan boleh otak. So kita pergi tempat yang tenang. Itu baru healing. Bukan healing pergi PC main game. Tak, itu kan healing lagi stres. Pergi tempat yang tenang. Okay, flora fauna. Sebagai contohnya, uh, apabila contohnya stres dapat dipulihkan. Dipulihkan, dikurangkan lah. Kena dipulihkan. Stres memang akan ada je. Stres dapat dikurangkan apabila apa? Melawat. Apabila seseorang melawat, melancong lah. Melancong ke mana? Lancung ke pusat peranginan. Menuju mana lain? Pulau-pulau. Alam semua jadi yang indah. Melancong ke pusat peranginan boleh juga. Pusat peranginan. Pulau-pulau. Boleh. Kita ambil ni boleh. Tempat yang berunsurkan flora dan fauna. Dan sebagainya. Flora tu tumbuh-tumbuhan. Fauna tu binatang. Okey. Kesannya, apa kesannya kalau kita tengok flora fauna, tengok tumbuh-tumbuhan hijau, tengok binatang, apa kesannya? Hmm. Begitu dah segar. Kurang sesuai, cuba lagi. Contoh Syarul stres kan? Stres lah, stres. Tu Syarul pergi healing dekat apa ni? Syarul pergi camping lah, camping dekat Sedim, dekat Kedah kan. So apa kesan bila Syarul dapat camping, mandi di sungai, tangkap ikan? Apa kesan dekat Syarul? Ya, bagus Anissa. Anissa ni orang banyak membaca.
Kesannya minda kita akan berasa lebih tenang. Ataupun kesannya kita akan lebih bermotivasi untuk meneruskan kehidupan. Kan? Kadang-kadang bila kita stress, kita akan down. Okay, eh? Ya, betul Izzah. Bagus, bagus. Ayat Izzah betul, ayat cikgu betul. Jelas bahawa, ulang balik. Jelas bahawa stres dapat dikurangkan apabila silap pula. Menghilangkan stres merupakan manfaat aktiviti melancong. Simple kan? Senang kan? Right. Kesimpulannya, terdapat banyak manfaat aktiviti melancong. Semua pihak haruslah menyokong aktiviti melancong agar ekonomi negara dapat ditingkatkan. Okey, selesai. Okey, cuba kamu fikir, kenapa ramai pelancong asing suka melancong dekat Malaysia? Stres tu bahasa Inggeris, tapi uh, dalam bahasa Melayu pun kita boleh gunakan juga. Maknanya perkataan ini telah dimelayukan. Kalau S double tu English, kalau S1 tu bahasa Melayu. Okey eh? Kalau bahasa Melayu boleh guna juga tertekan, tekanan hidup, sama je. Ataupun kemurungan tu depression. Cuaca yang stabil kerana serta tindakan flora. Ya betul. Sebab cuaca dekat Malaysia ni stabil. Sebab Malaysia terletak di tengah-tengah garisan khatulistiwa. Alamak, siapa kau ni? Kejap, ada emergency. Okey, sorry. Scammer kau cikgu tadi. Ada ke tak ada tanya insurans malam-malam ni? Apa tadi eh? Ya, sebab cuaca kat Malaysia stabil. Ya, Malaysia kaya dengan flora fauna. Kita ada banyak pulau. Kan? Setiap negeri ada pulau. Perak ada Pulau Pangkong. Kedah ada Pulau Langkawi. Terengganu ada Pulau Kapas. Pulau apa lagi? Pahang ada Pulau Tioman. Pulau Redang dekat Terengganu lah, Pulau Redang. Macam-macam lah. Kita ada bunga terbesar, bunga Pakma ataupun bunga Rafflesia. Ya, dan Malaysia juga terkenal dengan makanan tradisional yang sangat unik. Kenapa kita banyak makanan yang unik? Sebab kita, Malaysia ni ada banyak kaum kan. Melayu ada makanan tradisional yang tersendiri. India, Cina, kan. Lepas tu makanan-makanan etnik-etnik yang ada dekat Malaysia juga. Selain itu kita juga ada kaya dengan makanan-makanan Eropah, makanan Asia Timur, Asia Barat. Semua ada kat Malaysia ni. Okay. Itu yang menjadikan Malaysia ni satu negara yang menjadi tempat ataupun tumpuan pelancong daripada seluruh negara. Selain kita punya mata wang rendah, kita punya
kos pelancongan dekat Malaysia ni rendah kan. Hotel, apa lagi, homestay kita murah. Lagi satu yang paling penting sekali, kita punya pengangkutan awam kita memang terbaik lah. Kan? Kita ada ETS, LRT, MRT, komuter, monorail. Kita ada bus rapid. Kita ada Grab car. Kita ada apa lagi kemudahan angkutan. Banyak lagi lah dekat Malaysia ni. Tak ada masalah. Yang akan datang dekat Pulau Pinang pun dia akan buat apa ni, MRT kan? Betul tak? Siapa opening kat sini? Bulan 12 ni ada kerajaan negeri akan buat pecah tanah. Maknanya dia akan buat tapak untuk projek MRT. Bukan dekat KL, Selangor jadi MRT. Sekarang lepas ni kat Penang pun ada MRT lah. So lepas ni nak pergi mana-mana senang, naik MRT je. Tak payah nak naik kereta, naik motor kan, jam. Okay Seterusnya, soalan yang ketiga Okay, Fazlin Adriana ada tak? Ada? Boleh buka mic, Fazlin? Kejap je pukul 9 lah. Nurul Kasara ada? Kau ni. Tak ada Jasmine ada Jasmine? Hello? Insurans lah. So malas nak angkat insurans lah. Ada? Ada Ada. Okay, baik. Jasmine baca jap bahan ini. Semua ni ya, cikgu? Ya, ini saja. Okey. Masyarakat yang baik terbentuk daripada institusi keluarga yang harmoni. Keluarga merupakan unit asas sosial yang terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak lalu membentukkan satu kumpulan. Keluarga dapat berfungsi dengan baik jika ketua keluarga memainkan peranan dengan cara menerapkan didikan agama, memberikan kasih sayang dan setiap ahli bergaul dengan baik secara satu sama lain. Okey, terima kasih. Baik, jadi kat sini tema dia ialah keluarga bahagia. Tapi kan soalan ni susah sikit nak cari tajuk. Sebab dekat dalam bahan ni tak ada pun beritahu pasal keluarga bahagia. Tak ada kan? Nampak? Dan dia bagi tahu keluarga yang harmoni. Keluarga yang harmoni tu bahagialah, samalah. Nampak? So kata kunci dia hanyalah keluarga yang harmoni. Kan? Satu perkataan saja. Cikgu beritahu tadi kalau dia ulang lebih dua perkataan tapi satu je. So kalau tak jumpa tajuk dekat dalam bahan, tengok dekat arahan soalan. Nampak ni? So tajuk dia lah keluarga bahagia. So samalah dengan yang ni. Right. Seterusnya kita tengok pula fokus soalan. Langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk membina keluarga bahagia. Ya Allah, macam mana boleh semua ni? Langkah-langkah untuk membina keluarga bahagia. So tengok dekat bahan ni. Okay, Syawalina. Syawalina, apakah langkah pertama untuk membina keluarga bahagia? Syawalina Mazlan. Kering-kering. Farzana. Punya muka tak dengar. Tak ada Farzana? Nur Farzana. Oh, Mat Rosak
Oh, ya ke? Tak apa, tak apa. Okey, tak apalah. Tak sempat ni. 9 lebih lah. So, langkah pertama ialah menerapkan didikan agama. Yang kedua ialah memberikan kasih sayang. Langkah ketiga ialah setiap ahli bergaul dengan baik antara satu sama lain. Setiap ahli bergaul dengan baik antara satu sama lain. Okey, kamu rasa kan ini dengan ini isi yang sama ke isi yang lain? Ha, isi yang sama ke isi yang lain? Okey, nak cakap lagi tengok status yang bawah. Ya, betul isi yang lain. Sebab macam sama kan? Kenapa kamu tulis isi lain? Sebab ada dan ni. Ada dan, ada kata hubung. Maknanya pemisah antara isi Okey, selesai. Jom kita tengok pendahuluan. Keluarga bahagia terbentuk daripada institusi keluarga yang harmoni. Keluarga merupakan unit asas sosial yang terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak lalu membentuk satu kumpulan. So, definisi keluarga bahagia pun kita ambil daripada bahan. Betul tak? Kan? Nampak kan? Sama. Kita ambil sama. Copy paste saja. Okey, isu pula. Namun begitu, anak-anak pada masa ini kurang meluangkan masa bersama dengan keluarga kerana sibuk dengan gadget. Ini kita buat ayat sendiri. Betul kan? Contoh kalau ayah kamu ajak pergi kedai makan. Kan? Ajak semua kan? Sampai kedai makan, dah order makan semua, mesti buka phone, main phone. Betul? Ha. So, benda ni tak bagus. Gadget ni, keburukan ni boleh merenggangkan hubungan kekeluargaan. Sibuk main phone. Okey, ayat arahan, apakah langkah-langkah untuk membina keluarga bahagia? Okey, selesai. Okay. Contoh dia, langkah untuk membina keluarga bahagia ialah ketua keluarga menerapkan didikan agama. Siapakah ketua keluarga? Nah, tentulah ayah ataupun seorang suami. Ha. Agama mengajar kita untuk membezakan antara perkara baik dan buruk. Mengajar kita supaya bersopan santun ketika bercakap dengan orang yang lebih dewasa, saling menghormati antara ahli keluarga. Hubungan ahli keluarga semakin erat dapat mengelakkan perasaan marah terhadap ahli keluarga. Jelaslah bahawa langkah untuk membina keluarga bahagia ialah ketua keluarga menerapkan didikan agama. Ya, betul. Maknanya nanti bila kamu dah berkahwin nanti, lelaki, kamu kena ada pendidikan agama yang cukup. Kenapa? Sebab kamu akan jadi ketua keluarga. Kamu akan jadi seorang suami kepada isteri kamu. Kamu akan jadi seorang ayah kepada anak-anak. Jadi pentingnya lelaki ni kena ada pendidikan agama. Kena pendidikan agama yang baik. Kalau seorang suami tu kurang pendidikan agama, runtuhlah institusi kekeluargaan. Kan? Itu pentingnya pendidikan agama. Okey, seterusnya isi yang kedua. Langkah untuk membina keluarga bahagia ialah ketua keluarga memberikan kasih sayang. Ayat huraian. Kenapa?
Kenapa langkah membina keluarga bahagia? Kenapa tips untuk bina keluarga bahagia ialah ketua keluarga ataupun seorang ayah, seorang suami kena bagi kasih sayang? Apa sebab dia? Apa sebab dia? Ayo. Kenapa cara untuk membina keluarga bahagia ialah ketua keluarga kena bagi kasih sayang? Apa sebab? Kenapa? Ya, bagus. Jawapan yang cukup matang. Apa jawab ni? Irfan. Ini start dengan kerana. Start dengan hal ini dikatakan demikian kerana ketua keluarga adalah individu yang berperanan untuk memberi pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada keluarganya. Sebagai contoh, apa contoh dia? Sebagai contohnya, menjadi imam. Irfan punya contoh tu lebih kepada pendidikan kan? Dia bukan kasih sayang. Kena edit sikit ni Irfan. Sebagai imam, sebagai contohnya, imam tak sesuai. Sebagai contohnya, sebagai seorang ayah, seorang ayah, sebagai contohnya, sebagai seorang ayah perlulah wah, baguslah Irfan. Tengok Irfan sebagai contoh, seperti contohnya ketua keluarga tidak boleh memilih kasih bukan milih kasih, bersikap pilih kasih kepada keluarganya dan memberi kasih sayang yang adil kepada anak-anak. Ni bagus. Maknanya tak boleh lah ada lebihkan alung je. Angah dia buat tak tahu, tak boleh. Dia kena kasih sayang tu kena sama rata. Okey. Sebagai seorang ayah tak boleh membeza-bezakan anak. Walaupun ada anak yang tak pandai, ada anak yang pandai, tak boleh kita membeza-bezakan dia. Okey, kesannya, apa kesannya kalau anak-anak diberi kasih sayang yang sempurna? Kasih sayang yang sempurna daripada
daripada seorang ayah dapat apa dia? Ayah ketua ubah ketua keluarga daripada ketua keluarga dapat dapat apa? Percaya diri. Kurang tepat. Cuba lagi. Apa kesannya kalau kamu sebagai anak-anak dapat kasih sayang sempurna daripada ibu bapa? Kasih sayang tu macam mana? Kasih sayang tu maknanya ibu ayah kamu ambil tahu kamu buat apa, jaga kebajikan kamu, makanan, pakaian, duit belanja bagi, kan? Ambil berat dekat kamu kalau sakit, hantar ke hospital, itu kasih sayang tu kan? Kalau kamu buat salah, ayah marah, tegur, bukan buat tak tahu, kan? Baik lewat mak ayah call, itu kasih sayang tu. Ceria. Tidak bergantung sama mereka. Cuba lagi. Cikgu ambil ni lah idea ni. Apa ni? Khairil merapatkan hubungan ni. Kasih sayang yang sempurna daripada keluarga dapat merapatkan hubungan kekeluargaan ataupun dapat mengeratkan hubungan keluarga. Jelaslah bahawa, samalah kita ulang. Jelaslah bahawa kedua keluarga memberikan kasih sayang merupakan langkah untuk membina keluarga bahagia. Ataupun kalau kamu rasa macam klise lah cikgu ayat ni, bosan lah ulang-ulang, boleh buat ayat lain, masalah. Jelaslah bahawa, ataupun jelaslah bahawa apabila anak-anak mendapat kasih sayang yang secukupnya, mereka akan terlindung daripada melakukan sebarang gejala yang tidak sihat. Dah, selesai. Okey, faham ya nak buat ni? Right, kesimpulan dia. Kesimpulannya ada banyak langkah untuk membina keluarga bahagia. Bapa haruslah berusaha membentuk keluarga bahagia agar anak-anak berasa lebih gembira dan keluarga akan sejahtera. Okey, soalan yang terakhir sekali. Okey, tajuk tu tentang cuti yang panjang surah tentu memerlukan perancangan agar diisi dengan kegiatan bermanfaat bagi memastikan murid tidak memasa dengan perkara sia. Kini sebaik-baik tiba musim cuti sekolah, kebanyakan bapa akan menghantar anak ke kem motivasi. Okey, so tajuk dia lah kem motivasi. Kenapa? Sebab bawah ni dia kata kem. Tersebut tu maknanya kem motivasi lah.
Okey, fokus soalan ialah manfaat camp motivasi. Manfaat pertama ialah hmm, mahu anak memperoleh semangat baharu yang untuk belajar. Yang kedua, memupuk nilai murni. Yang ketiga, menggunakan masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Ada 3 isi kat sini. Jom buat isi pertama. Okey, lupa nama pendahuluan. So, pendahuluan ni boleh ambil isi ni Sekejap. Alright. Dan umpamanya kita padam sebab kita nak fokus camp motivasi saja. Tambah sikit lah. Camp motivasi menjadi pilihan ibu bapa sebagai aktiviti cuti persekolahan kerana camp tersebut mempunyai ya Allah pelbagai manfaat. Nampak? Ada kaitan dengan ayat arahan kan? Persoalannya, apakah manfaat menyertai camp tersebut? Selesai. Okay, apakah manfaat pertama tadi? Anak memperoleh semangat baharu untuk belajar. Menggunakan masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Manfaat camp motivasi ialah anak ya Allah hilang pula. Anak memperoleh semangat baru untuk belajar. Ialah anak memperoleh semangat baharu untuk belajar. Okey, kenapa Danish? Kenapa Amira?
Bila kita join camp motivasi ni, kita ada semangat untuk belajar. Apa sebab dia? Kau pernah kan join camp motivasi? Kenapa? Apa sebab dia? Eh, sayang. Haha, slipper rumah. Itu ni konten. Itu lebih kepada betul lah. Maknanya dia mengajar kita untuk menghargai jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa kita. Bila kita sayangkan keluarga kita, sayang ibu bapa kita, motivasi kita untuk belajar akan menjadi semakin membuak-buak tinggi. Maknanya kita akan ada azam baru. Kita belajar ni sebab kita akan fikir satu nanti kita nak balas balik jasa mak ayah. Selama ini mak ayah keluar duit, kan? Untuk keluar duit untuk kita belajar, kan? Bila kita dah berjaya, ada kerja yang bagus, kita kena balas balik jasa kedua ibu bapa. Right. Membina keyakinan diri. Boleh. Membina keyakinan diri, Camp motivasi dapat membina keyakinan diri. Camp motivasi dapat membina keyakinan diri. Kita ni kita ringkas Kita buat lagi 2 minit. Contohnya, sebagai contohnya, murid-murid pula. Anak-anak akan bagi contohnya, camp motivasi diuruskan slot camp motivasi akan akan diuruskan oleh fasilitator terpilih. Maknanya yang ada background dalam dalam bidang akademik, kan? Ataupun ada fasilitator dalam bidang sukan, kan? Mana setiap slot tu ada pakar-pakar tertentu, ceramah tertentu lah, kan? Kesannya habis lagi ayat ni. Slot motivasi akan diuruskan oleh fasilitator terpilih. Oleh itu, anak-anak dapat belajar untuk membina semula keyakinan mereka terhadap diri. Misalnya, anak-anak dapat meningkatkan kesedaran untuk belajar. Penegas ni kita ulang balik ayat isi. Okey, Baik. Jadi selesai sudah kelas untuk hari ini. Minggu depan kita akan teruskan dengan kertas 2 semula. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita sambung kelas pada minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.
Okey, cikgu. Sama. Terima kasih, yo. Terima kasih, Assalamualaikum. cikgu. Terima kasih, cikgu.